Dalam masa sekarang ni, agak-agaknya apakah yang macam masa itu kita, siapa yang solat Jumaat kan, kita dengar kan, apa itu ramai remaja yang mungkin tidak dapat pendidikan agama ya, macam gitu ya. Tadi mungkin Mufti boleh sampaikan sedikit mengapa agaknya terjadi sedemikian, ataupun mungkin wasiatlah untuk kita, insya-Allah. Silakan Nanti. Assalamualaikum. Baru dia jawab. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, tak jawab. Oh, saya ingat nak gini Mufti. Assalamualaikum, tak boleh tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nak panggil adik-adik kan anak-anak ni? Adik lah jadi tak rasa tua sangat. Adik-adik, saya sebenarnya tadi terlambat. Kenapa? Sebab orang rumah tak nak kejut saya bangun dari tidur. Kenapa? Sebab satu hari saya sakit tak boleh bangun. Jadi bila saya tidur, saya pesan kejut saya lebih kurang pukul 4, paling lewat 4:30. Saya tak boleh bangun, dia sengaja tak nak kejut. Sampai 5:30 baru saya tersadar. Tu yang kelam kabut tu. Dah lah bangun lambat, kena siap, hujan lagi, kaki bengkak, jalan tempang-tempang, jam lagi. Kalau ikutkan hati, tidur terus sajalah. Kenapa? Sebab kalau saya tak datang pun majlis tetap berjalan. Betul tak? Banyak lagi acara yang lain. Ustaz Fairuz ni pun konon-konon lah cakap saya kalau ni berbicara tak habis modal. Dia kalau cakap 3 pagi pun boleh tahan. But then saya nak datang juga. Malah tadi dalam kereta tanya anak saya tu ditugaskan oleh mak dia temankan baba sebab baba sakit. Tanya anak saya, dalam kereta tadi hidung saya berdarah lagi, masih berdarah hidung saya. Tapi saya nak datang juga. Kenapa? Sebab prinsip saya selama ini ialah melihat di sebalik insan ada cahaya Tuhan. Melihat di sebalik setiap insan ada cahaya Tuhan. And the theme of our CPR sekarang ini ialah tentang light kan, tentang cahaya. Saya suka sangat jumpa orang sebab di sebalik pertemuan seorang insan saya nampak ada nur Allah. Biar orang itu benci saya macam mana, biar mungkin pernah dia mengutuk saya macam mana, tapi yang saya nampak di sebalik dia ialah pencipta dia. Begitu mungkin kekurangan yang ada pada seorang insan, saya melihat banyak lagi anugerah yang Allah beri kepada dia. Nah, saya nak cakap tentang cahaya. Kita cut lah short sebab masa tak banyak kita ada. Now, kita ni sebagai manusia ya, kita sebagai manusia, there are a lot of things that we know, we experience, but we will not be able to describe or define. Betul tak? One of those things are cahaya. Saya nak tanya kat sini, cuba angkat tangan siapa yang tak tahu apa itu cahaya. Siapa yang tak tahu? Sekarang adik-adik semua, adik-adik semua boleh nampak wajah saya tak? Kata Ustaz Fairuz ni muda, remaja, handsome, cantik. Ya kan? Nampak tak wajah saya? Nampak? Kenapa boleh nampak? Sebab ada cahaya. But please define, if you are able to define what is light. Boleh tak define? Boleh tak kita describe light? Tak boleh. Tapi we know there is light. Kita tahu light itu apa. Nah, hidup ialah satu perjalanan. Dan ada banyak bahagian dalam perjalanan hidup kita. Di antara bahagian perjalanan hidup yang paling exciting sekali ialah ketika zaman remaja. Sebab itu manusia ini dia tua macam mana pun, kalau dia ada kesempatan untuk mengimbas balik, mengenang balik, ingat balik zaman remaja, dia tidak akan lepaskan peluang itu. Sebab bila dia mengenang kembali zaman remaja, itulah zaman yang paling indah. Dan saya katakan ini because I was once a teenager. Ustaz Fairuz pun sama. Dan dalam perjalanan ini,
terutama dalam bahagian yang paling exciting saya kata tadi, yang paling mencabar ketika zaman remaja. The most important thing that you need, seperti mana dalam perjalanan siapa pun orang yang berjalan yang mengembara, whoever goes for a journey, the single most important thing that he or she needs is light. Sebab tak boleh seseorang itu berjalan, seseorang itu tak boleh pergi mana pun kalau tidak ada cahaya. Orang nak jalan dalam kegelapan macam mana? Tak boleh. Tapi saya nak sebut, ini chop ya, tak ada bunga-bunga bahasa saya ni, straightforward. Saya katakan, cahaya yang kita faham bila kita belajar sains ialah sesuatu yang ada reflection sampai kita boleh nampak. Betul tak? Tetapi sebagai manusia, dan sebagai manusia yang menjadi orang Islam, kita mesti faham bahawa cahaya sebenarnya ada lebih daripada apa yang sampai di mata kita sahaja. Apa yang sampai pada mata kita nampak, kita kata itu light. Tapi light bukan hanya itu. Can I have a volunteer please? Deng deng deng. Volunteer. Satu orang. Ini peluang ni. Saya panggil yang lelaki lah, yang perempuan nanti segan. Segan dengan saya yang handsome ni. Yang lelaki satu orang. Betul. Volunteer. Lelaki volunteer. Satu je. Satu orang. Semua tengok bawah nampak mengaji ke? Tiba-tiba mengaji mereka. No, saya sakit kaki ni, tapi sebab saya nak awak bangun, satu orang saya bangun. Satu. Mari, Allah, satu orang. Come on. Satu orang. Satu. Nak pinpoint ke? Satu orang. Nak kasih gula-gula ke bukan? Marilah. Saya gunakan bahasa yang paling mesra remaja. Satu. orang, mari. Satu. Sahut One. Panggilan mufti ni. Alhamdulillah. Okay, boleh panjat tak? Boleh Okey, mari. Siapa nama abang ni? Nama saya Muhammad Nur Azhar. Muhammad Nur Azhar. Ada Nur. Tengok tu. Allah, sebab itu dia nak naik atas. Taklah mana ada. Gini saya nak awak pandang wajah saya for 3 seconds. Okey? Hati-hatilah, belum start lagi. Jadi sikit, pusing. Okey, face me. Tenung muka saya ni, wajah saya selama 3 saat. Okey? Okey dah? Okey, tutup mata. Boleh nampak tak wajah saya? Tak boleh. Tak boleh. Dalam nanti tu orang buka mata dulu. Tak mau marah. Okey, tengok balik. Tengok balik muka saya 3 saat. 1 2 3. Tutup mata. Imagine, boleh bayangkan tak wajah saya? Sikit-sikit je. Sikit-sikit. Boleh gambarkan lebih kurang selepas tengok saya 2 kali 3 saat, betul tak? Betul tak? Betul. Baik. Okey, buka mata. Okey. Now, look at this crowd. Okey. Jangan tengok satu-satu muka, tak habis sampai tengah malam. Lebih kurang the general picture that you have. Okey? Tengok selama 3 saat. Boleh? Dah? Pusing belakang? Kalau saya tanya, mata nampak tak crowd tadi? Sekarang tak nampak kan? Sekarang tak nampak. Baik. Tapi boleh imagine tak gambaran dia? Susah. Kasar secara general, you can see a group of boys sebelah kanan, Yes. a group of girls sebelah kiri. Yes. Yang lebih ramai lelaki ke perempuan? Perempuan. Kemudian belakang-belakang orang macam mana yang duduk atas kerusi? Yang tua-tua. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Look. Ini adalah semula jadi manusia. Bila kita kata light, benda yang sampai pada mata kita, kita nampak. Betul tak? Bila kita tutup, dia block light, kita tak nampak. Right? Betul. Tetapi there is a second layer of light, where light itu bukan pada mata kita. Kat mana? Light itu captured in our mind. Nur Azhar pandang saya cuma 3 saat. Sebab tu bila tutup mata kata suruh bayangkan, sikit-sikit boleh bayangkan. Tapi kalau matai dia, Ustaz dulu matai simpan gambar dalam kocek. Awak sekarang simpan gambar matai kat mana? Handphone Ustaz. Handphone lah tengok. Kurang je, tak ada lah. Saya tak ada matahari lah.
Tapi wajah yang seorang kita selalu lihat, kita tutup mata pun kita boleh nampak. Betul tak? Betul. Tidur pun boleh nampak. Betul tak? Confirm betul. Confirm. Itu adalah cahaya. Cahaya yang bukan kena pada mata sebab mata dah tertutup, tetapi cahaya yang nampak dalam fikiran dan hati kita. Itu yang kita perlukan untuk menempuh cabaran dalam kehidupan, terutama in this exciting part of your journey in life, iaitu bahagian remaja. You need that light, Nur Azhar. There must be light here. Bukan setakat cahaya di mata. Okay? Okay, dah cukup lah. Nanti dia nangis dia. Okay, terima kasih banyak. Okay, terima kasih Azhar. Nur Azhar. Ah, Nur Azhar. Sekejap. dia balik. Sebab bercahaya. Wah. Jealous. Tak payahlah, dah tua. Nak juga. Okey, jadi saya tak nak panjangkan cerita. Look, adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita perlukan cahaya. Cahaya bukan seperti mana yang kita belajar hanya dalam sains subjek, but in the heart of a human being, terutama seorang yang mengaku sebagai hamba Allah, dia perlukan cahaya. Sebab itu, sebagai contoh, saya percayalah remaja sebab saya pernah jadi remaja dulu. Pernah tak auta dengan orang tua? Saya tanya. Tahu auta? Auta bahasa orang tua Pernah kelentong tak dengan orang? Bahasa apa sekarang Kalau budak-budak Sekarang apa sekarang Hah? World macam faham kan? Pernah tak auta dengan orang tua? Kadang-kadang bila balik lambat, merayap ataupun apa-apa. Pernah kan? Baik. Biasa tak hadapi, kadang-kadang bila kita ni bila menjawab soalan orang tua secara tidak jujur, kita tambah-tambah cerita ataupun kita create stories. Gaya orang tua ialah, aku rasa mak aku tak percaya aku cakap ni, aku punya auta ni mak tak percaya. Betul tak? Kadang-kadang kita auta dengan bapa kita. Abah nampak gaya dalam hati kita, aku punya cerita punya bagus aku buat, nampak gaya bapa tak percaya. Dan memang ada masanya bapa tak percaya bila kita cakap bohong. Mana datang tu? Kita bohong, bukan dia tahu pun betul tak tahu, betul ataupun tidak, tapi tak percaya. Dalam hati dia ada perasaan, ini anakku tengah cakap bohong ni. Mana datang tu? Kalau istilah biasa kita kata it's a hunch. Betul tak? It's a hunch. Tetapi hunch itu sebenarnya bila ada dalam hati seorang ibu dan seorang ayah, sebenarnya merupakan nur cahaya yang Allah berikan perasaan itu pada seorang ibu dan seorang ayah. Sebab dia ada keramat dia. Itu yang saya nak kata, bahawa dalam kehidupan ada cahaya yang lain yang kita perlukan untuk pandu kita. Sebab itu, untuk ringkaskan cerita, dah 7 suku dah. Adik-adik sekalian, banyak cabaran yang akan anda lalui dan hadapi. Masih jauh perjalanan yang kita tak tahu, tak pasti apa yang menanti kita. 5 years down the road, 10 years down the road, 20 years down the road. Saya tak pernah gambarkan saya akan jadi seorang mufti. Bukan setakat waktu remaja. Selepas saya graduated daripada universiti pun, selepas saya berumah tangga, selepas saya dapat anak pun, saya tak pernah tergambar akan jadi mufti. Ibu saya, mak saya pernah mengatakan, mak nak kau jadi mufti. Saya kata, impossible mak. Kenapa? Sebab traditionally yang jadi mufti is someone who is specifically trained in Islamic law. Saya bukan trained in Islamic law. Saya train dalam ilmu tafsir lain. Mak saya kata, tak, mak doakan kau jadi mufti. And these are things that in life, ini cerita saya, tapi you have your own stories. In life there are miracles. In life there are things in our journey yang kita tak pernah expected, tetapi Allah tentukan untuk kita. Now you must have belief in that. But dalam meneruskan kehidupan itu, dalam mempunyai keyakinan dan kepercayaan, you must find the light yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita jalan tanpa kita menyuburkan hati kita, fikiran kita dengan cahaya Allah, percayalah adik-adik sekalian, kehidupan kita akan senantiasa muram dan malap.
Biar kita tercari-cari sekarang, tapi kita cari dengan kesungguhan. Daripada sampai masanya bila hati dah terlalu keras sebab uban dah terlalu putih di kepala, minta maaf yang di belakang ya. Waktu itu baru nak cari cahaya susah. Susah sangat. Ya. Nah, jadi sebagai penutup saya nak katalah, di Singapura alhamdulillah contoh macam program seperti ini di masjid-masjid. Ustaz Fairuz sebagai contoh boleh kasih maklumat. Kalau kita sebagai remaja nak cari ilmu, sebab ilmu Allah itu memberikan pancaran cahaya dan nur dalam kehidupan kita, di Singapura tak susah. Tak susah. Dia sama ada kita hendak ataupun tak hendak. Nak dapat cahaya, cari cahaya itu. Allah akan beri. Usaha, langkah, cari cahaya. Tapi kalau kita sombong dengan Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya kepada langit dan bumi. Allah dah sediakan, kita tak nak cari dan kita tidak mahu dapatkan. Percayalah adik-adik, sampai masanya jangan menyesal dan salahkan orang lain. Ya, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan saya harap, walaupun mungkin saya cakap ni agak berfalsafah sedikit, tapi saya harap dapat difahami dengan jelas sekali. Wallahu a'lam. Terima kasih Mufti di atas pesanannya. Kita doa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kesihatan pada mufti kita, ya? Amin kan, boleh? Memberikan kesihatan ke atas dirinya, sembuhkan kakinya, selamatkan perjalanannya. Kaki untuk aja? nanti insyaAllah. Kaki aja yang sembuh. Buat masa ni mufti cakap kaki je, saya kasih lah. kaki je. Amin keseluruhannya. Kalau keseluruhan insyaAllah. Semua kita insyaAllah Allah pelihara kesihatan kita juga. Sebenarnya bila tadi mufti cakap macam gitu, saya terus bergetar. Saya rasa macam this is the word of wisdom daripada orang-orang alim. Cahaya. Lihat wajah orang tu dengan cahaya. Kadang-kadang kita tengok kawan kita, kita marah, kita benci, kita tulis kat Facebook. Macam tadi Puan Saudari kata, kita tulis kat Facebook benci dia dan sebagainya. Tapi saya sendiri pun juga mengalami benda yang sama. Kadang-kadang marah sangat dengan beliau ni, kadang-kadang marah sangat. Tapi alhamdulillah hari ini bertuah kita semua. Pesanan mufti, lihat seseorang itu dengan ada harapan dan cahaya daripada Allah SWT. Itu sangat penting. Itu satu pesanan yang saya rasa cukup kuat untuk kita buat balik, amalkan. Semoga kawan-kawan kita yang kat luar tu pun semua akan mendapat manfaat ni, insya-Allah. Ya? Boleh ya? Boleh? Alhamdulillah. Saya kalau boleh, kalau nak duduk sini sampai 8.30 pun boleh mufti. Saya memang seronok dengar. Alhamdulillah banyak pesanan-pesanan kata-katanya. Tapi itulah masa tidak mengizinkan. Tetapi sebelum kita tutup juga, kita nak minta doa daripada mufti. Ya, supaya dengan doa mufti itu insya-Allah dengan keberkatan turunnya hujan, kita ditemani dengan mufti insya-Allah, ya. Kita minta mufti tutup dengan doa insya-Allah. Tetapi sebelum tu, kerana Saudari Fajariah dia dah lama mengendali kes-kes dan sebagainya. Jadi mungkin apakah pesanan tadi mufti dah kasihkan kita wasiat lah, wasiat yang cukup baik, alhamdulillah. Jadi kalau menurut pengalamannya, apa agaknya pesanan ataupun wasiat Saudari Fajariah kepada adik-adik ataupun teman-teman ataupun ibu-ibu yang ada di belakang lah, insya-Allah. Silakan. Okey. Saya rasa macam lepas mufti dah berbual, saya nak cakap apa-apa pun macam like susah gitu, stres. Okey. Okey, saya dah bekerja dalam social work 10 tahun. So saya dah jumpa kenapa saya suka kerja ni, walaupun orang kata susah, sebab saya dapat jumpa keluarga-keluarga, saya dapat dengar cerita-cerita keluarga mereka, saya dapat dengar cerita mereka mengatasi challenges kehidupan mereka, sebab dan basically mungkin saya jumpa youth yang profil berbeza daripada sini. So dalam konteks saya actually jumpa youth yang dah banyak terlanjur, yeah. So kebanyakan mereka akan say, they will tell you that, yeah, I regretted what I did. I should have listened to my parents more. I should have listened to myself more when saya katakan yang waktu tu saya rasa benda ni tak patut saya lakukan. So saya rasa sebagai youth, awak semua very clever. You all faham consequences. So
the message yang mungkin saya nak sampaikan pada youth is this. Saya rasa secara umum bila kita tanya masyarakat has a certain view of youth. Kalau kita cakap the word remaja, orang cakap hanyut, orang cakap banyak main, orang cakap, you ask any parents, they will tell you this is my view about youth. Okay, so saya rasa apa yang saya nak challenge semua youth di sini to think about is apa yang you can do differently untuk invite the community untuk pandang remaja berbeza, you know. Sebab I understand you some of you nak, you know, involved in art, some of you like skateboarding, some of you like music and so on. But you know, bila you say these things to your parents, they have a certain view about it. So but macam mana you nak undang a different response? How do you want to invite them to your world? You know, instead of burning bridges. You know, usually kalau saya jumpa parents yang ada masalah dengan youth, it's always about hubungan, relationship dah trouble, the bridges are burned. So instead of kita burn bridges, macam mana kita nak build bridges and connect dunia kita dengan dunia orang yang berbeza daripada kita? Because I am always amazed at what youth can do. Okay, contohnya memang, you know, Shasha cakap cantik and whatever. Some people might not like it, but you tengok how viral it has gone. Sampai tadi pun ada orang buat lagu macam cantik je kan tadi pagi kan. Saya trolling page cakap pasal remaja before I came here. So you all have this ability untuk influence. How do you do it secara meaningful? And I believe you can. The other example I can give is, you all know the term selfie? You all take a selfie kan, SELFIE. I think some of you I saw doing, ada ambil dengan mak and post kat Instagram and what have you. Because the word is so used, one of the dictionary is going to enter it into the dictionary because it's a word created out of trend. And you guess siapa yang banyak use the word selfie? Wow. You know, so think again. I think you are a very powerful group of people yang boleh influence thinking, you boleh influence even adults, you know, but macam mana nak buat dia cara berbeza daripada what you are now lah. Yeah. Okay, baik, Alhamdulillah. Kerana kita pun masa dah kesentukan, jadi kita nak minta doa daripada Mufti ya, untuk doakan apa-apa yang boleh didoakan, doakanlah ya. Walaupun dia sepatutnya 7.30 tutup, tapi saya serahkan pada Mufti untuk doakan. Saya rasa Mufti lebih tahu dan nak doakan yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Jadi dipersilakan Mufti. Bila kita menadahkan tangan untuk meminta sesuatu daripada Allah, tangan itu hanyalah satu isyarat untuk melambangkan hati kita yang sebenar-sebenarnya menadahkan pengharapan kepada Allah. Saya akan berdoa, saya akan menyebutkan beberapa perkataan yang boleh kita faham, tetapi setiap orang daripada yang hadir ini mintalah dan doalah, pohonlah apa sahaja yang kita rasakan kita ingin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mendengar dan Allah pasti berikan kepada kita yang terbaik. Walaupun bukan semua yang kita minta Allah kasih seperti mana kita minta, tapi yakin kalau yang kita minta tu specifically tak dapat, yakin Allah ganti dengan benda lain yang sebenarnya lebih baik untuk kita. Kalau yang kita minta itu untuk satu masa yang tertentu, mungkin hari ini, mungkin minggu ini, mungkin bulan ini, mungkin tahun ini, tapi tak tercapai, percayalah Allah akan berikan dalam tempoh waktu yang lain yang Allah tahu lebih baik untuk kita. Ya, mari kita tadahkan tangan sama-sama. Saya bacakan doa. Adik-adik aminkan, tapi dalam hati masing-masing mintalah apa pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada cahaya dalam hati kita, ada cahaya dalam diri kita yang lebih hebat, yang lebih terang, yang lebih jelas daripada cahaya di mata kita. Cahaya di mata tutup mata tak nampak, cahaya dalam hati pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
kami menadahkan tangan hanya untuk-Mu, tidak kepada yang lain ya Allah. Bahawa kami panjatkan segala pujian dan kesyukuran hanya untuk-Mu, tidak kepada yang lain ya Allah. Kami pohonkan salawat dan salam yang sebanyak-banyaknya untuk Nabi besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau kasihi. Ya Allah, indahkanlah hati dan jiwa kami dengan cahaya-Mu yang paling indah, yang menunjukkan perjalanan kami mendapatkan redha dan rahmat-Mu. Ya Allah, kami akui sekian banyak kelemahan dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ini, namun tiada yang lebih pengampun daripada-Mu ya Allah. Tiada yang lebih luas kasih sayang selain daripada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, bersihkanlah hati dan jiwa kami, padamkanlah segala kekotoran dan kehitaman dalam kitab amalan kami. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, tiada daya dan tiada upaya kami, melainkan hanya dengan bantuan dan pertolongan-Mu. Jadikanlah kami ini ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa menundukkan diri di hadapan keagungan dan kekuasaan-Mu. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa mengejar keredaan dan kecintaan-Mu. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengharapkan rahmat dan nikmat hidup di dalam syurga-Mu. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala bentuk kesesatan, peliharalah kami daripada segala bentuk kejahilan, peliharalah kami daripada segala bentuk kegelapan. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami meminta, dengarlah permintaan kami ini. Hanya kepada-Mu kami berdoa, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian daripada kami insya-Allah ya, kerana Mufti pun akan pergi ke Masjid Sultan ya, ada program insya-Allah. Kita doakan semoga Mufti ya berjalan pergi ke Masjid Sultan dan kemudian balik ke rumah akan dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kesihatan yang sebaik-baiknya ataupun yang terbaik ini insya-Allah. Ya, untuk kepada yang lain semua, kita akan berhenti sebentar untuk solat maghrib ya. Jadi kalau untuk kamu tahu di mana tempat solat maghribnya, kalau di wanita muslimahnya dia tingkat 5, lelaki pun di tingkat 5 juga, cuma lelaki di classroomnya. Kita ada labelkan ya, lelaki di classroomnya insya-Allah, dan yang wanita di dewan solat Madrasah Al-Junid insya-Allah ya. Jadi sekian lagi, terima kasih Mufti kerana hadir pada hari ini, juga pada saudari Fajariah ya. Semoga apa yang disampaikan ini akan memberi manfaat insya-Allah. Ya, maka dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.